Okey. C. Laju purata bas dalam tempoh 14 minit dalam kilometer sejam. Okey, laju purata. Bermaksud di sini kamu kena tahu formula laju purata. Laju purata, formula dia adalah apa dia? Azdini, laju purata apa formula dia Azdini? Azdini, apa formula laju purata? Tak ada? Nama ada kat sini. Nurul Najihah, apa formula laju purata? Okey, apa asal kat cikgu? Apa formula laju purata? Jumlah jarak bagi jumlah masa. So, sebab sinilah jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, dia adalah graf jarak masa, maksudnya berapa jumlah jarak kita, iaitu jumlah jarak kita adalah 10. Jumlah masa kita adalah 14. Ni jumlah jarak ni 10. Masa kita 14. Jadi 10/14 bahagi 14 darat dengan 60. Sebab apa darat dengan 60? Dia nak dalam kilometer jam. Okey. Asal dia bagi kita dalam minit. Jadi kita kena darat dengan 60 lah. So kamu ambil kalkulator, tekan je kalkulator. Kamu akan dapat 42.86 kilometer sejam. Okey, tu adalah dia punya jawapan dia. Dan jalan kerja sekali. So, kamu kena tengok jalan kerja. Buat jalan kerja. Tak apa, yang ni kalau kamu tak sempat nak salin. Sekejap saya record ni. Saya akan upload dalam YouTube macam biasalah. Jadi, kamu boleh tengok balik. Okey, nombor 2. Okey. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2 dia masih lagi kepada graf jarak masa. Allah. Graf jarak. Dia buat dah ni. Susah ni. Okey, kita tengok di sini. Dia nak graf jarak masa. Okey, graf jarak masa dia kata okey, dia bagi kita dalam jam. Okey, masa dia bagi dalam jam. Di sini dia kata gerakan kereta dan bas persiaran. Dia dah bagi dah. Ini kereta, ini bas persiaran. Okey, so kamu tengoklah dia punya perjalanan kereta dengan bas persiaran tu. Okey, lepas tu hitung kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer sejam untuk 42 minit yang pertama. So, dekat mana 42 minit yang pertama? Okey, jam nak pi ke minit. Kita nak buat apa? Okey, 0. Darat dengan 60. Kamu cuba tengok 0.7 ni darat dengan 60 enggak? 0.7 darat dengan 60. Dia dapat 42 minit kan? Maksudnya kamu akan tengok kadar perubahan laju yang line ni sajalah ni. O sampai P ke P. Ni saja line ni je. Jadi saya kata kadar perubahan jarak iaitu Y2 tolak Y1 ataupun laju akhir tolak laju awal bahagi masa akhir tolak masa awal. Okey. So senang je ni. Okey. Saya nak
Bawa ke sini. Okey. Kita tengok. A. Kadar perubahan jarak. Ni nombor 2 A. Kadar perubahan jarak untuk 45 minit. Maksudnya 70 tolak 0 bahagi 0.7 tolak 0. Okey, itu jalan kerja dia. Okey, so di sini ambil kalkulator, tekan kalkulator, kamu akan dapat 100 km sejam. Okey, per jam. Itu jawapan dia. Senang je. B. Dia kata apa? Nilai T. Okey, dia nak nilai T. Jadi, bila dia nak nilai T, kamu kena faham lah. Yang ni siapa yang dapat nilai T berapa? Kalau ikut jawapan tu 1.6 jam lah. Jalan kerja tu kena tunjuk lah. Okey, di sini macam mana kita nak buat? Dia kata apa? Sebuah kereta dan sebuah bas persiaran bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan kedua-dua kereta dan bas persiaran tersebut. Okey, maksudnya di sini dia nak nilai T. Nilai T kita yang kat sini. Okey, nilai T adalah nilai di mana masa kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, faham? Kedua-dua kenderaan itu bertemu. Kat sini mereka bertemu. So, maksudnya mereka bertemu pada masa yang sama, jarak yang sama. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, dia kata sebuah kereta dan sebuah persiaran bergerak sejauh. Okey, maksudnya mereka bergerak sejauh 150 km dalam masa 3 jam. Okey, maksudnya bahagi dengan 3 jam lah. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, dia akan sama dengan dekat nilai yang dia bertemu tu. Kita akan ambil. So, jarak yang dia bertemu berapa? 70. 70 tolak 0. Bahagi masa dia berapa? 3 tolak T. Ni masa dia 3 akan tolak nantilah kita nak dapat jarak di sini berapa. Ambil sini. Kita buat macam ni. So, bila kamu dapat macam ni, macam mana kita nak buat? Biasalah darab silang. So, 150 darab dengan 3 tolak T sama dengan 3 darab ataupun 70 darab 3 darab 70. So, kamu akan dapat di sini 100. Darab dah silang. Darabnya ni lah. Macam biasalah. Ni mesti tahu lah ni. Jadi, 150 darab 3 kamu akan dapat berapa? Okey, kalau kamu tak mau, kalau jalan kerja dia yang ni saja. Kalau ikut yang skema tu, jalan kerja dia yang ni satu markah, yang ni satu markah. Ni tak ada markah kot yang ni. Dia terus kepada, kalau 2 markah selalunya yang ni, dia terus kepada dia punya nilai T berapa. Nampak tak? Jadi kamu tak perlu tunjuk lah 150 darab 3 apa semua. Okey, yang ni saja kamu boleh guna kalkulator. Direct guna kalkulator. Okey, yang itu saja yang guna shift calculate 2 kali tu kan. Okey, masuk dalam kalkulator kita tu 150. Okey, tekan 150 kurungan 3 tolak. Okey, T tu kita sebagai pemboleh ubah. Kita tekan je apa-apa pun yang pemboleh ubah kat sini. Tekan alpha. Okey, alpha saya nak ambil A. A tu ganti kepada T lah. Tutup kurungan. Alpha sama dengan 3 buka kurungan 70 tutup kurungan. Okey, dah dapat dah macam ni, nampak tak? Lepas tu nak buat apa? Shift calculate. Shift calculate. 2 kali kamu tekan. So, kamu akan dapat
T kita adalah 1.6 jam. Kalau ikut skema jawapan dia ni lah 1 markah, 2 markah. Masa yang KBSM lah. Yang KSSM saya tak tahu macam mana. Saya rasa lebih kurang macam ni kot. Okey, boleh. Yang ni kita direct guna kalkulator je. Kalau tak mau direct guna kalkulator, kamu kena darab satu kamu kena darab. Dia lambat. So, kita boleh direct guna kalkulator. Okey, B. Nombor 2, C pula. C dia nak apa? Kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak untuk terhadap kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dalam kilometer jam untuk gerakan 80 kilo terakhir. So di sini kita dapat di sini T adalah 1.6. Okey. Dia nak kereta. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, 80 km yang terakhir. Yang mana? 80 km yang terakhir. So, kalau dia nak 80 km yang terakhir di sini, kita akan tengok pada paksi Y dekat mana. So, 150 tolak 70 dapat berapa? 150 tolak 70 kita dapat 80. So, kita akan start di sini. Kita akan tengok yang kereta punya sebab apa dia nak kereta. So, daripada Q sampai ke R. Kita akan tengok yang tu. Kadar perubahan jarak dia. So, di sini 150 laju awal tolak laju akhir 70 bahagi masa akhir tolak masa awal 1.6. Okey, dia nak dalam jam. Mudah kerja kita. So, kamu ambil kalkulator, tekan kalkulator yang C ni, kamu akan dapat 57.14 km sejam. Tu jawapan dia. Ni. So, siapa yang dah buat tu, boleh check lah jawapan kamu dengan jalan kerja kamu. Itu soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3. Okey, saya nak bawa yang ni main duduk kat sini pula. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, graf laju masa. Okey, graf laju masa. Buat dah. Draw. Okey, dia nak graf laju masa. Ingat, graf laju masa dengan jarak masa dia tak sama. Kalau graf jarak masa ni, dia mesti jarak tu dia tak perlu guna formula trapezium, formula segitiga. Tapi kalau laju masa, wajib kena guna formula bagi setiap bentuk-bentuk yang terlibat lah. Sama ada segitiga, segi empat ataupun trapezium. So di sini, yang pertama, dia kata kat sini, okey, yang graf yang tunjuk ni adalah graf untuk kereta dengan motosikal. So di sini A dia nak tempoh masa Nombor 3. Dia nak tempoh masa motosikal bergerak dengan laju seragam. Masa motosikal bergerak laju seragam. Ni laju seragam kita ni. So maksudnya apa dia jawapan dia? 10 tolak 2 sama dengan 8. Okey. So jawapan dia adalah dia nak apa? Dia nak masa kan? So dia nak masa kan? Maksudnya di sini adalah 8 saat. Okey, macam tu saja. B. Okey, B dia nak apa? Nilai T. Nilai T
Dia nak nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta dan motosikal adalah sama. Okey, maksudnya kereta dengan motosikal adalah sama jarak dia untuk tempoh T saat. Okey, jadi yang ni senang je. Kalau maksudnya di sini dia kata jarak kereta akan sama dengan jarak motosikal. Itu ayat dia. Okey, kalau graf dia laju masa, kita kena tengok dia punya bentuk dia. Bentuk perjalanan dia tu adalah segitiga, segi empat ataupun trapezium. Okey, tengok kereta. Kereta di sini dia ada, ni adalah perjalanan kereta ni. Dia naik ke P, dia main sini. Jadi perjalanan dia tu kalau boleh, kalau kamu tengok di sini, dia akan dapat bentuk yang pertama segitiga, segi empat dan trapezium. Maksudnya 3 bentuk. Kalau kamu tak mau buat 3 bentuk pun tak mau. Kalau kamu tak mau ambil 3 bentuk pun tak apa. Kamu terus ambil 2 bentuk saja. Kalau nak senang kita ambil terus 2 bentuk. Kita ambil bentuk trapezium ni. Trapezium tidur tu dengan bentuk trapezium yang berdiri ni. Jadi macam mana kita nak buat? Ni senang je. Kamu lukis balik bentuk yang terlibat dalam graf tu. Macam okey, ni bentuk yang pertama dia tidur. Ni untuk kereta lah, ni untuk kereta. Jarak untuk kereta. Sebab apa dia kata kereta sama dengan motosikal. Jadi kita ambil dulu kereta. Kereta bentuk segitiga. Ni kereta. Sama dengan bentuk motosikal, kita ambil 2 bentuk. Siapa nak ambil 3 bentuk pun tak apa, tak ada masalah. Tapi jawapan dia sama je. Okey, bentuk yang pertama trapezium yang tidur. Okey. Bentuk yang kedua dia akan tambah dengan trapezium yang berdiri. Okey, nampak? So di sini kalau kamu nak mudah, kamu lukis dulu setiap bentuk-bentuk tu. Siapa yang terror tu tak apa, cikgu malas, cikgu saya nak lukis, tak apa, tak ada masalah. Yang melukis bentuk-bentuk ni tak ada markah pun. Yang ada markah adalah masa time pengiraan. Jadi saya buat macam ni supaya kita senang nak masukkan nilai nanti ni. Jadi tu ya saya suka buat macam ni. Saya akan buat keluar balik bentuk-bentuk ni supaya kita nampak. Kalau daripada graf hampa tak nampak. Okey. So di sini bila kita buat keluar dia, kita kena bagi dia punya pula nilai dia. Okey, nilai dia di sini berapa ni? Yang ni adalah T tolak kosong. Maksudnya T lah, nilai kat sini adalah T. Nilai-nilai tu kita akan refer di graf ni. Okey, lepas tu yang tinggi dia berapa? Tinggi dia yang ni 10. 10. Okey, habis yang tu. Ni adalah luas segitiga. Yang ni trapezium. Okey, yang tidur ni dia dapat 10. Atas dia ni 10 tolak 2 dapat 8. Tinggi dia ni 4. Kita tengok kat sini. Ni tinggi dia ni. Okey, 4. Senang je yang ni. Yang ni banyak markah. Kamu kena bagi faham betul-betul. Sebab apa dia banyak markah yang ni. Kalau graf laju masa memang banyak markah. Ni kita buat ni untuk jalan kerja lah. So yang ni pula adalah T tolak 10. Okey, yang tinggi dia yang ni adalah 4. Yang ni 10. Okey, apabila kita dah mula tahu dia punya nilai-nilai tu, baru kita masukkan dalam persamaan. Dalam rumus. Okey, pertama adalah rumus segitiga. So, masuklah segitiga, kita tahu 1/2 darab tapak T dia, darab dengan tinggi dia 10. Sama dengan, okey, so di sini dia ada 2 trapezium. Okey, trapezium pertama dulu. Buat dalam kurungan, letak dalam kurungan. Okey, 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari. Sisi yang selari dekat sini yang mana? Itu sahabat, dia akan menuju arah yang sama. Inilah ni. Jadi,
Terus kita ambil, kita tambah dua-dua, iaitu 10 tambah 8, kita akan dapat 18. Jarak dia punya tinggi dia 4. Okey, habis. Habis yang pertama. Okey, bentuk yang kedua pula. Sama juga, dia bentuk trapezium kan? 1/2 darab. Okey. Sisi yang selari. Yang dengan ini. Senang je nak tahu sisi selari, iaitu dia menuju pergerakan arah yang sama. Walaupun sebelah pendek, sebelah panjang, tapi dia menuju arah yang sama, itulah sisi yang selari. Kita kena tambah dua-dua side tu. So, 4 tambah 10 kita dapat di sini adalah 14. Darab dia punya tinggi dia iaitu T tolak 10. So, yang kalau adanya pun boleh ubah, kamu kena letak kurungan. Sebab nak tekan kalkulator saat ini susah. Kalau tak letak kurungan takut dia tak dapat baca. Okey, so di sini kalau ikut yang skema KBSM dulu, bila kamu buat macam ni, kamu masuk formula dengan nilai yang betul, kamu terus akan dapat 2 markah. Itu adalah pemarkahan dululah yang KSSM ni saya tak tahu lagi. Tengok tahun ni macam mana. Okey, so daripada sini kamu nak kira satu tak perlu kira satu. Terus direct guna kalkulator. Okey, macam mana nak guna kalkulator? Ambil kalkulator, tekanlah semua-semua ni. Last kali kamu akan tekan shift calculate. Okey, macam mana? Ikut saya abang. Okey, ambil kalkulator. Kita masuk dulu yang formula segitiga tu. Okey, 1/2 darab T. T adalah pun boleh ubah. Jadi, kita ambil mana-mana pun boleh ubah kat sini. Kalau pink tu kan. Kalau T tak ada, apa ambil je apa-apa pun. Ni saya ambil B pula. Alpha B. B tu mewakili T. So, last kali kamu kena bubuh nilai T kat sini dengan bubuh nilai B pula. T. Okey, lepas tu darab 10. Okey. Sama dengan yang dekat sini, jangan tekan sama dengan bawah tu pula. Tekan alpha calculate. Okey, lepas tu buka kurungan. Ikut je yang kita tulis kat sini. Okey, 1/2 darab 18 darab 4. Okey, tekan 1/2 darab 18 darab 4. Tutup kurungan. Lepas tu tambah, tekan balik tambah. Okey, buka balik kurungan. Okey, masuk yang ni. 1/2 darab 14. Okey, lepas tu darab. Okey, yang ni kena ada kurungan kan? Okey, buka lagi kurungan. Okey, T tu tadi kita ambil apa? Kita ambil B kan? Dia kena samalah. Alpha B tolak 10, tutup kurungan. Lepas tu tutup kurungan sekali lagi. Yang besar ni. Tutup kurungan sekali lagi. Okey, habis. Lepas tu nak dapat nilai T macam biasalah. Shift calculate. 2 kali tekan. Kita akan dapat B kita akan dapat 17. Dapat semua kan? Dapat tak 17? T kita akan dapat 17 apa? 17 saat. Sebab masa dia saat. Dapat tak? You all tekan kalkulator dapat tak? Alif Daniel, boleh follow tak? Alif. Okey dah Alif. Lepas ni dah habis syllabus, nanti ni kita akan bincang soalan. Saya akan buat guna class point. Okey, class point tu senang, hampa boleh feedback jawapan. Kita habis syllabus dulu. Okey, so itu B. Okey, habis nombor 3. Kita tengok pula nombor 4. Okey, ini adalah jawapan nombor 3. Okey. So, nombor 4. Kita tengok pula, kita duduk di bawah pula.
Okey. Okey, ni adalah nombor 4. Okey, nombor 4 dia masih juga graf laju masa. Okey, macam biasalah, kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, dalam saat. Okey, dalam saat so kita tak perlu tukar dah. Untuk tempoh 6 saat yang terakhir. Bila terakhir kita akan kira daripada belakang lah. Daripada belakang ni. 15 tolak 9 dapat berapa? 15 tolak 9 dia akan dapat 6. Okey, maksudnya perjalanan sini saja yang kita tengok. Hal lain kita tengok. Sebab pada 6 saat yang terakhir je. Jadi jawapan dia macam mana? Okey, laju akhir tolak laju awal. Laju akhir dia adalah 0 tolak 7. Bahagi 15 tolak 9. Okey. Jadi kita dapat di sini adalah negatif 7 per 15 tolak 9 berapa? 6 lah. Jadi jawapan dia kita akan dapat negatif 7 per 6 dia nak apa? Meter per saat. Okey, itu jawapan dia. Senang je. Laju akhir kosong. Dia start kat sini kan? Dia punya koordinat dia kita akan dapat di sini adalah sini adalah 97. Sini kita akan dapat koordinat dia adalah 15 kosong. Tu 7 tolak kosong. 7 tolak kosong. 9. Laju akhir tolak laju awal. Okey, 7 tolak 9 tolak 15. Ni silap di sini. 9 tolak 15. Betul ke ini? Macam salah je. Syada betul Syada sebab ni. Sat nak tengok 7. 7 laju akhir dia adalah kosong. 0 tolak 7. Syada, apa yang salah? 0 tolak 7. Oh. Syahada. Ya. Apa yang salah ni? Saya buat 0 tolak 7, 15 tolak 9. Betul. 15 tolak 9. Betul-betul silap betul lah. Kita ni adalah Y2 kan? Ini X2. Betul-betul. So kita dapat negatif 7 per 6. Okey, yang ni senang je. B pula. B pula macam mana kita dapat? Okey, nilai V. Nilai V jika nisbah jarak yang dilalui untuk tempoh 5 saat yang pertama kepada 6 saat terakhir adalah 5 nisbah 3. So dia nak 5 saat yang pertama yang ni, bentuk trapezium yang ni. Dengan bentuk segitiga yang ni. So dia kata di sini adalah 5 nisbah 3. Jadi kita akan dapat 5 kepada nisbah 3 kan. Maksudnya di sini adalah 3 kepada 5. Okey, macam mana kita nak buat? Dia nak nilai V kan? Okey, nisbah jarak. Okey, maksudnya yang pertama tu bentuk trapezium tu dia akan sama dengan bentuk segitiga. Yang nisbah di situ adalah bermaksud 3 dia ada yang pada yang pertama, 5 dia akan berada pada yang kedua lah.
Okey, lepas tu kamu masuk punya nilai-nilai ni. Yang sini adalah okey, maksudnya ni akan 3 akan darab dengan yang ni lah. Ni apa akan darab dengan yang ni? Ni akan darab dengan yang ni. Okey, set ni ada kurungan, ni pun ada kurungan juga. Kurungan ni maksud darab lah. Ni ada kita letak sini 5. Tu ni sebuah dia. Tu cara dia. Lepas tu kamu ambil cari nilai lah. Yang ni dapat 5. Yang ni kita dapat V. Yang ni nilai dia 8. Okey, yang ni pula kita dapat 15 tolak 9, 6. Yang ni kita dapat nilai dia 7. Okey, lepas tu daripada sini, kamu guna formula trapezium. Okey, guna formula trapezium. Saya bagi masa kat kamu pukul 8.59. Saya bagi boleh tak? Saya bagi kamu 5 minit dapatkan jawapan dia. Masukkan formula je. Boleh tak? Boleh tak? Cuba tengok buat. Siapa yang ada yang boleh buat dah? Berapa jawapan dia? Berapa nilai V dia? Kalau dalam buku teks kita akan dapat 6. Tapi saya nak jalan kerja. Okey, saya dah bagi dah nilai-nilai dia. Cuba buat Sat. Sekejap saya nak tanya you all. Senang je. Masuk je dalam dia punya trapezium. Ni formula trapezium. Jadi 3 kurungan 1/2. Apa dia? Masuk. Sat saya nak ambil saya punya bateri saya nak habis lah. Sat nak ambil charger. Mana lah. Okey, saya bagi kamu pukul 9, 5 minit. Sampai 5 minit. Saya nak jawapan kamu. Okey, buat tengok. Okey, boleh tengok contoh-contoh. Makan banyak Milo. Sat, ibu dah kelas. Tukar. Apa dia? Tukar kita apa? Macam gula pun boleh, tu sambal ibu pun boleh. Nak tu? Sebentar ya. Betul nak ambil ni. Okey. Minta okey. Okey, ada soalan tak? Jawab soalan ni. Boleh tak? Siapa yang dapat dah? Senang je. Saya dah bagi dah clue tu. Masuk je. Benda ayat ibu dulu. Ibu tak. Gosok gigi tak? Tak. Gosok gigi tak?
Betul kah? Tak. Tak saya tak apa. Ibu betul jangan gosok gigi tak? Betul ni? Saya ibu cek. Tak. Betul ni? Mana? Dok. Mana Pak An left dah. Pergi gosok gigi dia tak gosok. Dia tipu ibu kah? Dia nak kena kontan ni. Melampau dia tipu ibu dah. Okey, seminit lagi. Boleh buat ke? Okey, dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? 6. Okey, 6. Okey, mari tengok jalan kerja. Betul, bagus. Jawapan dia 6. Betul? Okey, mari tengok jalan kerja dia macam mana. Okey, 1/2 darat garis yang selari. Yang selari yang ni lah. Saya tambah dia kan. So, ini kalau dia melibatkan ada pembeli hubung, macam biasalah. Kamu tak boleh lah nak direct tambah. Yang atas ni tadi, kita boleh direct tambah kan. 10 tambah 4. Boleh lah. Tapi kalau yang ni tak boleh sebab apa dia ada pemberubah. Jadi, macam mana kita nak buat? Darat V tambah 8. Darat punya tinggi dia iaitu 5. Habis. Okey. Jadi dia akan sama dengan 5 darat dengan segitiga iaitu 1/2 darat tapak darat tinggi. Yang ni hampa buat, hampa akan dapat sini 2 markah lah. So daripada sini jangan usah hati. Kita boleh guna kalkulator, direct guna kalkulator. Ni kita direct guna kalkulator. Macam saya ajak tadi dah, kita guna shift calculate. So macam mana nak guna kalkulator macam biasa lah. 3 kurungan 1/2 darat. Okey, kurungan alpha C kalau kita ambil. V ni kita gantikan dia sebagai C. Tak apa, apa-apa nombor sebagai pembeli ubah. Tak apa. Okey, start. Anak saya ni duduk kacau dari ibu nak ni. Nah, simpan balik ni. Okey. Iaitu kita ambil apa tu C tambah 8 tutup kurungan. Darat 5 tutup balik kurungan. Okey, sama dengan dekat sini kita akan ambil alpha calculate 5 buka kurungan 1/2 darat 6 darat 7 tutup kurungan. Habis. Lepas tu shift calculate. Dapat apa? 6. So di sini kita akan dapat di sini V adalah 6. Tu cara dia. V sama dengan 6. Okey, lepas tu dia nak apa pula? Soalan C dia nak apa? Laju purata zarah. Laju purata. 15 saat dalam kilometer jam. Di sini dia nak kita dalam kilometer jam. Tetapi di graf kita dia bagi meter dan saat. Jadi kamu kena tukar meter ini kepada kilometer dulu. Begini. Dan masa ni kamu akan tukar kepada jam. Macam biasa,
meter nak pergi ke kilometer, kita kena bahagi 1000. Okey. Kalau saat nak pergi ke jam, kita kena bahagi dengan 3600. Sebab apa? Dia 60 darab 60. Dia akan dapat di sini adalah 3600 lah. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, mai tengok. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Macam biasalah, laju purata sama dengan jumlah jarak akan bahagi dengan jumlah masa. Buat shortcut macam ni lah. Short form macam ni. Okey. Laju purata, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak dia, berapa jumlah jarak dia? Okey. So di sini kita tak tahu jumlah jarak dia adalah semua ni lah. Kita akan ambil di semua bentuk-bentuk ni lah. Ni bentuk ni lah. Bentuk trapezium, bentuk segitiga. Okey, jadi kita akan ambil jumlah jarak kita ada lukis balik. Dia punya bentuk-bentuk tu baru kamu akan nampak. Okey, trapezium. Tambah dengan satu lagi bentuk trapezium. Kamu kalau nak senang lukis macam mana graf di graf lah. Tambah segitiga. Okey, itu adalah jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa kita adalah tapi dia nak dalam jam kan. Bahagi dengan 3600. Kita kena yang asal ada meter nak pergi ke kilometer, kita kena bagi 1000. Okey, kita buat macam tu. Lepas tu baru kita masukkan nilai setiap bentuk tu. Yang ni adalah 5. Yang ni kita dapat V tadi kita dapat 6 kan. V kita dapat 6. So ini adalah 6. Ini adalah 8. Okey. Trapezium yang kedua ni pula iaitu 9 tolak 5. Kita dapat di sini adalah 4. Tak ni pula. Okey, 4. Tinggi ni kita dapat dia 7. Yang ni kita dapat adalah 6. Kalau buat macam tu baru kamu akan clear sikit lah. So yang ni pula kita akan dapat 7 15 tolak 9. Jarak dia kita dapat 7. 7 pula 6. 15 tolak 9 6. So tinggi dia kita dapat 7. Okey. Dah kamu buat macam ni, baru kita ambil baru kita masukkan dalam formula setiap dia punya bentuk-bentuk ni. Okey, yang pertama kita akan ambil dia punya formula trapezium lah. Okey. 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari iaitu 8 tambah 6 akan dapat 14. Darab tinggi dia adalah 5. Ni 8 dengan 6 ni kita dapat 14. Okey. Tutup kurungan. Tambah. Okey, trapezium yang kedua. 1/2 darab yang selari iaitu yang ni lah. 7 dengan 6 kita dapat 13. Okey, darab dengan 4. Tinggi dia. Habis. Okey, lepas tu tambah dengan segitiga kan. 1/2 darab tambah darab tinggi tutup kurungan. Okey, bahagi dengan 1000. Bagi dengan 1000. Saya badan balik. Okey, kita dengan 1000. Yang ni kamu
kamu boleh ambil buat pembetulan. Nah, ni yang soalan 4 ni, kalau siapa yang salah boleh buat pembetulan. Okey. Ini sepadan dululah sebab tak muat di sini. Tak apa, sekejap lagi video kamu boleh tengok balik buat pembetulan. Yang ni senang je dan yang ni kamu kena faham betul-betul sebab SPM memang soalan yang memang soalan yang famous lah suka ditanya. Jadi hampa kena faham betul-betul yang ni. Okey, so di sini kita akan bahagi dengan 1000 per dengan 15 per 3600 kurungan. Okey, so tu dia macam mana kita nak kira ni. Susahnya cikgu, tak rasa susah mana lah. Senang je. Hampa guna kalkulator je lah. Okey, nak guna kalkulator mana cikgu? Apa yang kita tulis apa yang kita tulis dekat sini semua ni kan? Kamu masuk je dalam apa kalkulator. Okey, ikut saya tekan kalkulator. Hampa tulis. Okey, yang pertama buka kurungan. Kita ambil dulu 1/2 darab 14 darab 5 tutup kurungan. Okey, lepas tu tambah. Buka kurungan 1/2 darab 13 darab 4 tutup kurungan. Tambah buka kurungan balik 1/2 darab 6 darab 7 tutup kurungan. Lepas tu bahagi 100. Bahagi 1000. Macam ni kita dapat. Okey, jangan buat apa lagi. Lepas tu tekan per. Okey, per. Okey. Kita kena letak kurungan lah. Kurungan 15 per 3600 tutup kurungan. Lepas tu tekan sama dengan dapat berapa? 61. So kalau macam ni tak boleh, kita kena buat satu dulu. Dia tak boleh nak baca. Maksudnya bahagi 1000 tu kita kena letak kurungan juga. Bahagi kurungan 1000 tutup kurungan. Lepas tu per dengan buka kurungan 15 per 3600. Okay, dapat tak? Baik, dapat nombor 1. Apa yang salah? Apa jawapan apa ni? Jawapan dia berapa? 9.8. Apa yang salah kat sini? Jawapan dia 19.68 kilometer sejam. Okey, apa yang salah kat sini? Apa yang saya salah? Oh, saya tak dah. Cara tekan kalkulator tadi tak dapat baca. Maksudnya kamu kena di sini kena buat kurungan semua. Okey, bahagi dengan apa 1,000. Okey, cuba tengok lain. Buka kurungan satu lagi. 1/2 darab 14 darab 5. Tutup kurungan tambah buka kurungan 1/2 darab 13 darab 4 tutup kurungan. Tambah buka kurungan 1/2 darab 6 darab 7 tutup kurungan. Tutup kurungan satu lagi. Lepas tu kita akan bahagi dengan 1000. Buka kurungan 1000 tutup kurungan. Okey, lepas tu tekan per.
buka kurungan 15 per 3,600. Tak dapat juga soalan penang. Ataupun kita kena tekan satu ni. Ataupun kita buat ni dulu. Tekan satu dapat ni. Tekan satu lah. Mula-mula kamu tekan yang atas dulu lah. Tekan. Okay, yang 1/2 semua tu dulu. Habis tu bagi 1,000. Itu yang jawapan bagi 1,000 tu kamu bagi dengan 15 per 3,600. Oh, 15 per 3,600 bagi 1,000. Macam ni. Okey, kamu buat dulu. Kamu kira yang ni semua dulu. Yang atas ni. Okey, yang atas ni kamu kira tekan. Lepas tu bahagi dengan yang ni dulu. Dapat jawapan baru kamu bahagi dengan 1,000. Dapat 19.8. Dalam kerja kita dah betul dah. Cuma tekan kalkulator tu je. Okey, maksudnya kamu tekan dulu 1/2 kolom yang 3 ni. 1, 2, 3 ni. Lepas tu bagi 15 per 3,600 dapat sama dengan. Lepas tu baru bagi dengan 1,000. Dia dapat dah jawapan ni. Kan? Dapat kan? Okey, itu adalah soalan untuk nombor 4. Boleh buat tak? Siapa yang salah buat pembetulan dan buat balik. Nanti habis soalan ni saya akan buat quiz kat kamu dah. Quiz yang simple saja sebab saya nak tengok kamu boleh ni tak. Okey. Nombor 4. Okey, soalan nombor 7. Soalan nombor 7. Okey, nombor 7. Mana dah? Nombor 7 boleh buat nombor 7? Zulaika, boleh buat nombor 7? Saya tak boleh buat dan nombor 5 sampai. Apa dia? Nombor apa Zulaika? Nombor apa Zulaika tadi? Nombor? Sampai nombor 7. Nombor 5 tu saya tak suruh buat. Saya buat sampai nombor 4 saja. Lepas tu terus apa buat nombor 7. Ni pasti tak tengok yang saya hantar soalan ni Zulaika. Kan saya hantar dalam grup kan? Ataupun dalam channel Cikgu Z pun saya dah hantar. 1 sampai 4 iaitu untuk PSW 2. Kalau apa sign ni sama juga tapi saya tambah soalan nombor 7 tu je. Okey. Yang lain boleh buat yang lain. Soalan nombor 7. Senang di dunia matematik. Ni nombor 7. Ni soalan SPM ni keluar macam ni. Dia combine jarak masa dengan laju masa. Nampak tak? Jarak masa dengan laju masa. Okey, tengok betul-betul. Ni pun senang je. 7A1 dan A2 saya rasa senang je. Betul tak? Okey, A1. Dia nak apa dia? Raja 1 menunjukkan jarak masa kereta A untuk tempoh T saat. Diberi laju purata kereta A ada 25. Hitung nilai T. Okey, dia dah bagi laju purata. Kita tahu laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, ini dia nak jarak masa. Lagi senang lah. Maksudnya 25 purata. Okey, jumlah jarak dia adalah 1 kilometer. Tapi dia nak dalam meter kan? Jadi kita kena tukar kepada meter lah. Kilometer nak pergi ke meter. Buat apa? Darab 1,000. Tadi meter nak pergi kilometer kita kena bagi 1,000. Okey, maksudnya di sini perjalanan dia di sini kita tengok graf dia. Dia pergi, lepas tu dia patah
balik. Maksudnya berapa jarak dia? 2 kilometer, betul tak? Betul tak? 2 kilometer. Maksudnya dia pi, lepas tu dia patah balik. Dia pi 1 kilometer, dia patah balik 1 kilometer. Jadi jumlah jarak dia di sini adalah 2 kilometer. So dia nak dalam meter, jadi 2 kilometer dia akan darab dengan 1000. 2 darab 1000, kita akan dapat di sini 2000 lah. Jumlah jarak dia 2000 meter. Bahagi dengan dia punya jumlah masa dia adalah T. Jumlah masa dia adalah T. Ini mudah lah. Jadi 25 T sama dengan 2000. T sama dengan 2000 bahagi 25, kita akan dapat 80 saat. Nilai T kita adalah 80 saat. Senang je kan? Okey. Lepas tu dia nak huraikan gerakan kereta A dengan tempoh T saat. Dia bila dia suruh kita huraikan, maksudnya di sini kita kena buat apa kalau dia suruh kita huraikan di sini? Bila dia suruh nombor 2 kan? Bila dia suruh huraikan, dia mesti kena ada laju. Dia mesti kena ada jarak. Dan dia mesti kena ada masa bila kita huraikan. Jadi macam mana kita nak huraikan? Laju dia adalah 25 meter saat kan? Dia bergerak berapa jarak? 2 kilometer dia berjarak. Masa dia berapa? 80 saat. Jadi macam mana kita nak hurai dia? Senang je. Okey, kita nak hurai macam mana? Kereta A bergerak dengan laju purata. Okey, laju purata dia berapa? 25 meter per saat. Okey, lepas tu adalah kita hurai dia laju. Lepas tu jarak dia berapa? Dia bergerak, jarak dia dengan sejauh 2 kilometer. Okey, masa dia berapa? Dalam tempoh masa 80 saat. Tu dia punya masa dia, huraian dia tu. Senang je ni. Tak apa, hampa kira sekali hampa tengok balik video saya, hampa boleh salin lah. Okey, B. Ni. B. Okey, B dia nak apa B? Laptop saya pada panas dah ni. Sikit kita nak B. Okey, relax. Okey. Dia kata apa B? Rajah 2 menunjukkan graf laju masa kereta B diberi bahawa laju seragam V kereta B adalah sama dengan laju purata A. So maksudnya V di sini adalah 25 lah. Dia kata sama dengan purata A itu 25 lah. Okey. Kereta A dan jarak oleh kedua-dua buah kereta adalah sama. Okey, jarak kereta dengan kereta A dan kereta B ni adalah jarak dia sama. Tapi graf B ni adalah laju masa. Okey, jika nilai T kereta B adalah sama dengan laju purata kereta A dan jarak yang dilalui oleh kedua-dua buah kereta adalah sama. Jika nilai T dalam saat untuk kedua-dua graf adalah sama. Nilai T untuk kedua-dua graf adalah sama. Tadi kita dapat T dekat sini, kita dapat apa? T kita dapat dekat sini adalah T sama dengan 80 kan? Dekat atas tu 80. Jadi di sini dia kata sama, maksudnya di sini kita akan dapat 100 lah. Maksudnya T di sini 80 kan? 80 tambah 20, kita akan dapat di sini adalah 100.
Okey, dia nak hitung tempoh masa dalam minit. Okey, dalam minit kereta B bergerak dengan laju seragam. Okey, laju seragam kita hak ni lah, laju seragam. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, senang je. Kita macam mana nak buat? Andaikan, katakanlah, okey. Andaikan A itu, andaikan A, kita bagi A itu adalah apa tu dia punya masa seragam dia lah kat sini ni. Kita andaikan A ialah masa seragam. Masa seragam siapa? Masa seragam untuk kereta B lah. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dia kata apa? Okey, jarak kedua-dua kereta adalah sama. So maksudnya kereta A sama dengan kereta B. Okey. So di sini kita dapat dia nak nilai A kan. Okey. So maksudnya kereta B sama dengan kereta A. Okey, kereta A dekat sini dia punya jarak dia adalah 2000. Okey, 2000 meter. Okey, kereta B kita kena kira lah. Kita kena kira dia punya trapezium dia ni. Bentuk ni trapezium kan. Okey, maksudnya kita masuklah. Okey, sebab lemnya. 1/2. Okey, darab A tambah B. Ini adalah A. Okey, B kita iaitu panjang dia itu 100. Maksudnya A tambah 100. Okey, A tambah 100. Darab dengan dia punya tinggi dia tu adalah 25. Okey. Lepas tu kamu ambil kalkulator lah. Tekan kalkulator dapat tak berapa nilai A. A tu kita andaikan dia sebagai masa seragam dia. Dia nak laju seragam kan. Okey, B bergerak dengan laju seragam. Okey, so try tekan tengok. 1/2 darab dengan alfa A tambah 10 tutup kurungan darab dengan 25 alfa sama dengan 2000. Lepas tu shift calculate. Okey, A kita ada dapat dengan 60 saat. Dia nak dalam minit. Dalam minit ni nampak tak? Jadi 60 saat kita tukar jadi minit. Kita dapat di sini. A kita ada berapa minit? Siapa boleh beritahu berapa minit? Berapa minit ni? 1 minit. Pandai pun. Jadi 60 saat tukar minit 1 minit. Okey, itu cara dia. Ini saya rasa soalan SPM. Dia akan combine dia punya tu. Okey, jadi kamu salin ni adalah untuk soalan B. Ini untuk soalan B. Okey, ini adalah untuk soalan A. Okey, nanti kamu akan tengoklah. Okey, ada nak tanya saya tak sebelum ni? Tak ada apa. Okey, part PSV 2. Tolong bagi tahu saya, Ustaz.